Ada majoriti ke tak Aidin? Soalan tu saya bawa sambungan daripada apa yang saya sebut semalam. Saya kata macam ni, kita bertanya kepada soalan yang salah sebenarnya. Selama ni kita bertanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada majoriti ke tidak? Datuk Seri Anwar Ibrahim ada majoriti ke tidak? Dia sebenarnya yang kena membuktikan majoriti bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kena membuktikan majoriti adalah Muhyiddin Yassin. Sebab itu kita buat hashtag ada majoriti ke ada majoriti ke tak Aidin. Sepanjang betul. Ada majoriti ke tak Aidin Tak Aidin. Ada majoriti ke tak Aidin. Sebab apa? Saya kata macam ni. Kita tanya soalan ni kenapa? Daripada 29 hari bulan Februari angkat sumpah 4 Mac sehinggalah ke hari ini 19 hari bulan 10, Muhyiddin Yassin tidak pernah membuktikan beliau mempunyai majoriti dan tidak pernah menunjukkan bahawa itulah majoriti yang menyokong Muhyiddin Yassin. Malah yang berjumpa dengan Agong pun tidak pernah kita dibagi tahu siapakah yang menyokong beliau, apakah ada SD yang menyokong beliau, apakah siapa. Persoalan tu kita tak tahu. Malah masih Kucat yang dikatakan menyokong Muhyiddin sehingga membentuk kerusi yang ke-114 di dalam parlimen tu pun sebenarnya tidak menyokong Muhyiddin Yassin. Dan kita tahu bahawa rupanya beliau keluar dan akhirnya dia duduk di kursi pembangkang dan rupanya dia ni PSB tak pernah menyokong Muhyiddin Yassin. Walaupun dia tak kata dia sokong Anwar Ibrahim ataupun Tun pada waktu itu, tetapi tak pernah beliau mengatakan beliau menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi kalau dalam keadaan tersebut, soalan yang sebenarnya yang kita kena tanyakan, Muhyiddin ada majoriti ke tidak? Dan rentetan peristiwa yang berlaku beberapa hari yang lepas, surat UMNO Zahid Hamidi dan juga surat daripada Najib Tun Razak yang mengatakan mereka memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, rupanya surat itu walaupun dikatakan palsu, ada yang klaim surat itu sebenarnya benar. Itu adalah surat yang sebenar dan bukan palsu. Dan itu merupakan pegangan daripada sebahagian besar daripada UMNO. Ya, KJ betul apabila beliau mengatakan dia tidak tahu menahu mengenai surat tersebut. Betul, true. Dia tidak tahu surat tersebut kerana yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan parti UMNO tetapi ahli-ahli yang di dalam komponen UMNO. Kita kena faham benda ini dan kita kena tahu benda ini. Jadi, untuk tumbangnya kerajaan Muhyiddin Yassin ini, macam saya kata, perlu sekurang-kurangnya kalau kita campur pejuang pejuang warisan kita campurlah, katalah dia orang tak menyokong Muhyiddin Yassin, dia hanya perlu dalam 2 ke 3 orang saja. Dia 112, dalam 3 orang saja untuk tumbang, untuk change side, untuk tumbangnya kerajaan Perikatan Nasional. Saya sebut dalam live yang dulu-dulu saya sebut, saya kata sekarang ini UMNO ada talian hayat. UMNO ada talian hayat. Apa yang UMNO perlu lakukan, hanya tarik talian hayat tersebut dan nyatakan bahawa dia tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi rundingan yang hendak dilakukan oleh mereka dalam masa yang terdekat ini sebenarnya adalah bagi membicarakan sama ada mereka akan meneruskan sokongan kepada Muhyiddin Yassin ataupun tidak. Okey, jadi soalan dia adalah bukannya adakah Anwar ada majoriti atau tidak, bukannya Kuli ada majoriti atau tidak. Kuli kata dia ada majoriti, Anwar kata dia ada majoriti. Tak kisahlah siapa-siapa yang ada majoriti. Yang persoalan utama yang kita kena tanya dahulu, persoalan utama yang Agong kena bawa dahulu, persoalan utama yang Dewan Rakyat kena bawa dahulu, adakah Perdana Menteri sekarang ini masih lagi command majority? Itu soalan utama dia. Sebab setahu kita ada di antara pimpinan UMNO yang sudah tarik diri. Ada di kalangan pimpinan Amat Bersatu yang sudah tarik diri. Dan kita tahu ada di antara pimpinan Bersatu yang nak letak jawatan pun daripada jawatan menteri mereka. Jadi dalam keadaan tersebut, adakah Muhyiddin masih mempunyai majoriti? Jadi soal kita buat hashtag ada majoriti ke tak Aidin. Sebab sekarang ini persoalan ni bukan Anwar ni perlu ada majoriti atau tidak. Untuk nak tumbang kerajaan, bukan Anwar kena ada majoriti. Untuk tumbang kerajaan, Muhyiddin kena buktikan bahawa dia ada majoriti. Dan gagal membuktikan dia ada majoriti, maka tumbang kerajaan. Jadi untuk membuktikan beliau ada majoriti atau tidak, dan ini yang disebut sebelum ini, saya kata bahawa Anwar cuma perlu bagi tahu dia ada majoriti. Dia hanya perlu menimbulkan
reasonable doubt ni test terlalu tinggi lah. Within the balance of probability, Misibel punya style bahawa secara kebarangkaliannya, keseimbangan kebarangkalian, ada kemungkinan besar Anwar mempunyai majoriti dan Muhyiddin Yassin tidak ada majoriti. Muhyiddin Yassin tidak ada majoriti. Jadi tugas Agong selaku, saya katakan mediator lah, nak kata referee tak best lah, boleh punya ayat kan, selaku mediator berjumpa dengan Muhyiddin Yassin, bertanyakan, adakah kamu masih lagi mempunyai majoriti? Simple question. Agong cuma perlu tanya kepada Muhyiddin Yassin, hashtag ada majoriti ke tak Yidin? Itu je soalan. Din, ada majoriti ke tak Yidin? Hashtag. Mana tahu Agong pun nak main hashtag juga kan. Kita hashtag di istana, tanya kepada Muhyiddin Yassin, ada majoriti ke tak Yidin? Sekarang ini kita nak kena tanya soalan ni kepada Perdana Menteri. Kenapa nak kena tanya soalan kepada Anwar? Dah terbukti bahawa beliau tidak ada majoriti, maka barulah kita nak appoint seseorang yang mempunyai majoriti. Itu aturan dan prosedur dia. Kita tak boleh nak buang seorang Perdana Menteri yang sah begitu saja. Saya sebut bahawa tugas Agong bukan memecat Perdana Menteri. Tidak ada dalam perlembagaan. Tidak ada dalam perlembagaan tugas Agong memecat Perdana Menteri. Dalam artikel 43 pun menyatakan sekiranya Perdana Menteri itu dilantik apabila dia command majority. Itu secara umum. Command majority. Jadi maksudnya apa? Persoalan itu adalah kepada persoalan Perdana Menteri. Kenapa? Habis itu kenapa apa orang kata dahulu boleh je Muhyiddin Yassin bawa petition, bawa SD, kemudian beliau dilantik jadi Perdana Menteri? Kerana pada waktu itu Perdana Menteri telah meletak jawatan. Nampak atau tidak? Pada waktu itu Perdana Menteri telah pun meletak jawatan. Dia kata yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli dewan yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan rakyat itu. So sekarang ini dia bukan persoalan pada hemat Perdana Menteri sama ada Anwar ada majoriti atau tidak. Sepatutnya yang timbul di dalam pemikiran yang di-Pertuan Agong adalah adakah Perdana Menteri yang ada sekarang mempunyai majoriti atau tidak. Saya sebut tadi bahawa kita silap melihat daripada aspek yang salah. Kita selalu kata Anwar ada majoriti, maka therefore beliau mesti dilantik menjadi Perdana Menteri. The logical flow tak jalan macam tu. Sebab kalau kita tengok dalam artikel 43, dalam perkara 43 dan Perlembagaan Persekutuan tadi jelas menyebut bahawa, kalau saya bahasa Melayu tak faham, saya cakap bahasa Inggeris. A person itu 43C. Kita tengok 43A. 43. The cabinet shall be appointed as follows. That is to say, Yang di-Pertuan Agong shall first appoint as a Prime Minister to precede over the cabinet a member of the House of Representatives who, in his judgment, is likely to command the confidence of the majority of the members of the House. The majority of the members of the House, meaning to say that the Yang di-Pertuan Agong shall first appoint the Perdana Menteri to preside over the cabinet who, in his judgment, is likely to command the confidence of the majority. Now, Anwar menimbulkan keraguan kepada Yang di-Pertuan Agong, mengatakan bahawa Muhyiddin no longer commands the majority. Dia menimbulkan keraguan tersebut. Saya mempunyai majoriti tersebut. Dan tak perlu pun Agong nak lihat list apa yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang perlu Agong buat adalah tanya kepada Muhyiddin Yassin, do you still command the majority? If you do still command the majority, bagilah saya senarai mereka yang masih menyokong kamu. Atau bawa usul undi percaya, atau bawa undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Jadi cara itu adalah cara untuk kita menentukan sama ada seorang Perdana Menteri yang masih sah itu masih mempunyai majoriti. Dan dalam kes Kedah, Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir, dalam keadaan itu Agong Sultan bertanya, beliau kata beliau tak command majority sebab orang dia melompat.
maka dengan itu dia dinasihatkan untuk letak jawatan. Dinasihatkan untuk letak jawatan. Jadi kenapa kita tak buat macam tu dengan kerajaan yang ada sekarang ini? Tak boleh. Kenapa? Sebab intimidasi, rasuah, sogokan itu biasa pada kerajaan Mahyudin Yassin ni. So, hashtag ada majoriti ke tak Yidin? Ada majoriti ke tak? The question is to you. Sebab itu selama ni dia duk mendiamkan diri. Dia tak pernah cakap pun dia ada majoriti. Kalau you all perasan, semua press conference dia tak pernah pun dia dengan confident yang mengatakan, tak, Anwar Ibrahim pembohong, saya masih lagi memegang majoriti. UMNO masih lagi bersama dengan saya sekian jumlah. Bersatu masih lagi bersama dengan saya sekian jumlah. BN masih lagi bersama dengan saya, MCA, MIC sekian jumlah. GPS masih lagi bersama dengan saya lagi sekian jumlah. Tak ada. Tak tahulah, setahu saya tak ada lah. Jadi hari ini Dr. Mazli Malik, kalau beliau menonton video ni lah, Dr. Mazli dia forward satu mesej kepada saya tadi. Dia kata, dia forward bahawa ada satu kaedah untuk nak membawa usul undi tidak percaya kepada Muhyiddin Yassin. Okey, saya kata tadi, nak buktikan bahawa beliau mempunyai majoriti, nak kena buktikan. So, cara buktikan sama ada Agong minta, lepas tu dia kena letak jawatan, ataupun bawa ke dalam Dewan Rakyat. So, motion yang nak dibawa sekarang ini oleh lebih 10, lebih 30 ahli parlimen, Dewan Rakyat, ahli parlimen sekarang ini adalah membawa usul undi tidak percaya terhadap Mahyudin Yassin. Okey, usul itu dibawa. Now, saya menyebut bahawa dia orang boleh cuba standing orders 18. Ini adalah kepentingan awam. Dia boleh cuba standing orders 18, tetapi hari ini Dr. Mazli membawakan standing orders. Dia kata standing orders 90. Standing orders 90. Kita tengok. Standing orders 90, perkara 90, peraturan mesyuarat 90. Satu, iaitu kalau kita tengok bahawa prosedur untuk standing orders di bawah peraturan 14 adalah dia mesti ada motion, usul daripada kerajaan, perbahasan, kemudian kalau ada private bill baru dia bawa private bill. Tetapi Mazli mengatakan bahawa berdasarkan standing order 91, saya bacakan, except with the consent of Yang di-Pertua, the House shall not proceed upon any bill, amendment, motion or petition, which, in the opinion of Yang di-Pertua, would suspend the standing orders of the House or any of them. Okay. Maksudnya, dia nak bawa dekat sini bahawa kecuali dengan kebenaran Yang di-Pertua, the House, Dewan Rakyat tidak boleh meneruskan apa-apa bil, apa-apa amendment, apa-apa gubaran, usul atau petition yang menurut di-Pertua akan menyebabkan yang menyebabkan would suspend, in the opinion would suspend the standing orders, yang akan menyebabkan standing orders itu digantung. Okey, dengan kata lain, nak bawa isu ini, nak bawa standing order 90, peraturan mesyuarat 90 ini, mesti dengan kebenaran Yang di-Pertua. Dewan Speaker Ad Harun pada 2015 ada membuat satu video yang mengatakan bahawa sebenarnya a motion of no confidence, undi tidak percaya, usul undi tidak percaya itu tidak memerlukan peraturan mesyuarat. Beliau tersilap dengan mengatakan bahawa seperti mana PAS membawa RU 355 dahulu. Dia kata RU 355 PAS itu dibawa setelah dibaca semua-semua bawa RU. Tak. RU 355 PAS dibenarkan oleh pada masa itu menteri yang bawa. Bukan menteri yang bawa, menteri membenarkan. Motion itu dibenarkan oleh menteri. Hadi yang tak habis baca, minta tangguh, last tak jadi. Okey, so sebenarnya nak bawa motion ini, yang bawa sebenarnya menteri kena bawa. Okey, kalau tak boleh menteri nak kena bawa, bagi saya kena bawa motion standing orders 18, kepentingan umum. Okey, another one is betul 90, tetapi still yang ni except
with the consent of Yang di-Pertuan Agong. Ad Harun 2015 dalam video tersebut, sekarang ni speaker yang ada sekarang ni, dia mengatakan bahawa vote of no confidence, motion of no confidence ini tidak perlu kepada peraturan mesyuarat yang ada, kerana menurut convention, dia kata, menurut convention itu perlu didahulukan. Saya tak tahu convention mana yang dia petik, tetapi kalau dia berpegang kepada apa yang dia bawa sendiri, sepatutnya dia kena bawa lah. Kenapa dia tak berani nak bawa sekarang? Sebab itu tuan-tuan dan puan, speaker ni tugas dia besar. Dia adalah gatekeeper. Dia adalah penjaga pintu kepada semua motion, terutama usul undi tidak percaya. Sebab itu beliau antara orang yang pertama ditukar oleh Mahyudin Yassin dahulu. Faham kan? Jadi dalam keadaan sekarang ini, UMNO dalam keadaan macam mana? Adakah UMNO akan bersama dengan Perikatan Nasional? Adakah UMNO akan menarik diri? Adakah UMNO akan bersama ataupun akan ada buat laluan lain? Apa yang UMNO akan lakukan dalam masa 2-3 hari? Kita tunggu. Kita boleh jangkakan sebenarnya bahawa dalam masa 2-3 hari tidak. Saya dah jangka tidak akan berlaku rombakan kabinet. Apa yang UMNO propose adalah timbalan Perdana Menteri sekurang-kurangnya mesti datang daripada UMNO. Timbalan Perdana Menteri mesti datang daripada UMNO. Tak boleh nak bawa usul tersebut. Kenapa? Selepas timbalan Perdana Menteri, mereka akan desak Muhyiddin letak jawatan dan mereka akan jadi Perdana Menteri. That's why it is very important. Kenapa Mahyudin tak letak siapa jadi timbalan Perdana Menteri? Pertama akan gaduh. Kalau letak orang PAS gaduh, kalau letak orang bersatu gaduh. Takkan apa nama Perdana Menteri bersatu, apa nama timbalan Perdana Menteri bersatu juga. Lepas tu kalau nak letak UMNO punya style, kita tahu daripada dulu dia punya style macam mana. Style dia adalah dia akan desak sehingga anda terhimpit dekat apa orang kata dekat dinding. You tak boleh nak buat apa lagi melainkan kena letak, kena serahkan jawatan tersebut. So sekarang ni UMNO tak puas hati. UMNO tak puas hati, dia kata bahawa, maaf tuan-tuan, saya kenali. Kenapa saya kenali? Pertama nak ambil tisu. Dua tangan saya berdarah. Okey, sorry. Kenapa dalam keadaan sekarang ini, UMNO tak puas hati? Sebab apa demand yang mereka minta setelah selesai mesyuarat beberapa hari yang lepas, sekarang ini Muhyiddin Yassin tidak mampu untuk tunaikan. Apa antara demand tersebut? Antara demand tersebut rombakan kabinet. Timbalan Perdana Menteri itu mestilah di kalangan orang UMNO. Dan UMNO memegang jawatan-jawatan yang penting. Itu tak diterima. So kalau tak diterima, habis tu macam mana sekarang ini? UMNO akan tarik handbrake dan akan menyatakan sokongan kepada orang lain. Sebab itu saya kata, awal-awal dulu saya kata 2-3 hari lepas, kalau awal, hari Senin, hari Selasa itu saya kata bahawa, bukan Selasa ni, Selasa lepas, bahawa apa saja tindakan UMNO sekarang ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan sokongan ataupun konon-kononnya ada sokongan itu adalah suatu cara untuk menarik Muhyiddin Yassin ke meja rundingan. Dah berlaku, gagal. So setelah gagal, what's plan B? Apa plan B sekarang ni? Plan B adalah sama ada kita buat satu motion baru, kita angkat motion baru, kita lantik Perdana Menteri baru. Saya kata kalau motion nak dibawa, simple saja. Menteri daripada UMNO tu ramai, kenapa tak bawa aja? Yang menteri daripada UMNO tu semua sudah makan dedak dengan Muhyiddin Yassin. So tak ada tinggal. Siapa lagi yang boleh bawa motion? Yang Anwar Musa tak boleh. Siapa? Yang lain tu semua penakut. Jadi siapa yang boleh bawa motion ni? So sekarang ini, kalau motion tak boleh bawa, apa yang boleh dilakukan oleh UMNO? Ialah dalam Dewan nanti mereka boleh mengisytiharkan. Tak boleh dalam Dewan, nak tunggu dalam minggu depan, minggu ni, 2-3 hari ni. Mengisytiharkan itu sepatutnya meeting UMNO esok dipaham, tapi tak jadi. Mengisytiharkan bahawa mereka tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. So kalau tidak menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, apa akan jadi kepada kerajaan kita? Hashtag ada majoriti ke tak Yidin akhirnya relevan apabila kita mengatakan bahawa
dia tidak ada lagi majoriti. So bila dah ditarik handbrake tersebut, akhirnya akan ada interim prime ministership. Ada yang pejuang cadang supaya Mahathir jadi interim prime minister. Macam mana Mahathir nak jadi interim prime minister sedangkan kita ada prime minister? Tak boleh. Interim maksudnya bila tak ada prime minister, in the process of finding the new prime minister, kita letak interim. Macam Mahathir itulah, bila dia letak jawatan, in the process tu kerajaan kena berjalan, dia kena jadi interim sementara. So dalam keadaan sekarang, bila handbrake dah ditarik, tak ada siapa command majority, kena lantik interim prime minister apabila menunggu kerajaan ataupun Perdana Menteri yang mempunyai majoriti dilantik di dalam Dewan. Okey. Akhirnya dia berbalik kepada cerita saya malam di mana Sheraton itu berlaku. Apabila saya mengatakan akan berlaku kerajaan minority government. Apa itu minority government? Dia tidak cukup untuk membentuk 112 kursi di dalam Dewan. Kita ada 222 kursi. Dia tak cukup. Tetapi dia adalah majority di kalangan minority. Siapa? Contohnya katakanlah Pakatan Harapan ada 91 kursi. Contoh. Kemudian UMNO campur Pejuang, campur Sikit Bersatu, campur PAS katakan. Contohlah. Kita ambil diorang ada 60 kursi. Campur pula yang balance itu adalah geng-geng Muhyiddin. Jadi semua tak command majority. So dalam keadaan tak command majority, maka kita lihat siapa yang majority di kalangan minority. Ini assuming kita tak nak pilihan raya. Kita tengok, PH adalah majority di kalangan minority. So mereka, Perdana Menteri boleh dilantik di kalangan mereka. Namun begitu nak bentuk kerajaan tak boleh lagi. Maka dia boleh berbincang dengan komponen-komponen ini. Jom kita bergabung membentuk minority government. Kita gabung, akhirnya dia membentuk apa yang dipanggil sebagai, dia bukan majority government, tetapi kerajaan campuran. Ini maksud kerajaan campuran. Campuran di kalangan ketua, di kalangan kerajaan yang, di kalangan parti yang paling majority di kalangan minority. Gabung dengan parti yang minority lain, membentuk kerajaan. Jadi dalam gabungan ini, mungkin PH boleh bergabung dengan geng Mahyudin, mungkin boleh bergabung dengan geng UMNO, mungkin bergabung dengan geng Pejuang, mungkin bergabung dengan geng GPS, mungkin bergabung dengan geng Warisan. Tak semestinya dia kena bergabung dengan semua. Dia boleh pilih. Contohlah, katakanlah PH ada 91 kursi. 91 kursi campur 10, 111, campur 11, 112. So dia kena cari 11 je kursi. So 11 kursi ni dia boleh jumpa setiap komponen parti. Okey, GPS kamu ada 18, nak join tak? Jadi kerajaan dengan kami. GPS kata tak minat lah. Okey, thank you. Dia jumpa dengan PAS macam kami perlu 11 je. Jadi yang majority ni boleh bincang, boleh membentuk kerajaan, dan kerajaan ini yang boleh jumpa dengan agung. Kami ada majority. Majority tak perlu 130, 140 tuan-tuan. Lebih 112 tu majority lah. Dan dalam perlembagaan pun, bila disebut majority, tak pernah disebut itu majority maksudnya 50%. Betul 50% plus 1, tak ada. Dia kata majority. So majority di kalangan minority is still majority. Kalau kumpulan dipecah kepada 3, 222 tu dipecah kepada 3, di mana majority 91 PH contohnya. Kan, kalau kita tengok calculation 131 balance katakanlah. 131 kalau kita bahagi 2, masing-masing ada 65 je. 65, 66 kursi. Katalah 131 kursi. 131 kursi. Tolak PH, ada 131 kursi. Mereka berpecah kepada 2. Pecah pula kepada 2. Maka masih tak cukup majority 65 tu. Katalah pecah 50-50. Maka dalam kalangan pecah 3 itu, yang masih majority adalah Pakatan Harapan. Lama internet saya belum. Dalam Pakatan Harapan.
Jadi dalam keadaan itu boleh tak dia membentuk kerajaan? Boleh. Cuma nak membentuk kerajaan dalam keadaan kita minority government ni payahlah. Jadi kita akan bergabung dengan other parties untuk membentuk kerajaan campuran. So, again balik kepada cerita saya 7 bulan lepas, di mana saya mencadangkan kemungkinan akan berlaku kerajaan campuran pada waktu itu, disebabkan ada minority government. Dan daripada 7 bulan lepas sehingga sekarang ini, Pakatan Harapan is the only coalition yang fix. Sekarang ini, yang masih lagi fix dengan apa yang mereka nak adakan, insyaAllah. Okey. Sebab itu kita nak kena gerakkan hashtag Muhyiddin Yassin kena buktikan sama ada beliau masih mempunyai majoriti atau tidak. Okey. Hashtag tuan-tuan, malam ini Twitter, Facebook, YouTube, tolong kita buat hashtag. Kita bagi hashtag ini besar sikit. Kita kena buktikan tuan-tuan dan puan, Muhyiddin Yassin ada majoriti ke tidak. Kita tanya, rakyat tanya. Kita kena tanya sekarang ini, Muhyiddin Yassin ada majoriti ke tidak. Hashtag ada majoriti ke tak Yidin. Ada majoriti ke tak Yidin. Kita tanya soalan ni. So mula malam ni, mari kita hamburkan media sosial dengan soalan ini tuan-tuan dan puan. Mari kita mulakan hashtag ada majoriti ke tak Yidin.